Ulangan bab 32. Berikanlah perhatian, wahai langit, aku hendak berkata-kata. Dengarlah wahai bumi ucapan mulutku. Semoga pengajaranku menitik seperti hujan, dan perkataanku menitis ke atas rumput muda, bagai hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. Aku hendak memasyurkan nama Tuhan, nyatakanlah keagungan Allah kita. Dialah batu pejal yang sempurna pekerjaannya, kerana adil segala jalannya. Allah yang setia, tanpa kecurangan, Dia adil dan benar. Mereka berbuat kekejian terhadap Dia, oleh sebab noda mereka bukan lagi anak-anaknya, suatu keturunan yang khianat dan rosak fikiran. Begitukah balasanmu terhadap Tuhan, wahai bangsa yang bodoh dan tidak peka? Bukankah Dia Bapamu yang menebus kamu, yang menjadikan dan mengukuhkan kamu? Ingatlah zaman dahulu, pertimbangkanlah tahun-tahun angkatan yang lalu. Tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahu kamu. Ketika Yang Maha Tinggi membahagi-bahagikan harta pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Dia memisah-misahkan anak manusia, Dia menetapkan daerah bangsa-bangsa menurut jumlah orang Israel. Tetapi bahagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah bahagian harta pusakanya. Didapatinya Yakub di daerah gurun, di gurun yang gersang, tempat binatang mengaum. Dikelilinginya Dia, diperhatikannya, dan dijaganya seperti apa yang disayanginya. Bagai Raja Wali menggoncang-goncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mengambil mereka, dan membawa mereka di atas sayapnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Dia, dan tidak ada Tuhan asing menyertai Dia. Dibuatnya Dia menunggangi tempat-tempat tinggi di bumi, sehingga Dia menikmati hasil ladang. Dibuatnya Dia menghisap madu daripada bukit batu, dan minyak dari batu pejal yang keras. Dadih daripada kawanan lembu, dan susu daripada kawanan domba. Dengan lemak anak-anak domba, domba-domba jantan muda dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga dari buah anggur yang diperas kau minum air anggur. Namun Yesyurun menjadi gemuk dan menendang ke belakang. Kamu menjadi gemuk, besar dan tambun. Dia meninggalkan Allah yang telah menjadikannya, dan menghina batu pejal sumber penyelamatannya. Mereka menyebabkan Dia cemburu dengan tuhan-tuhan asing. Mereka membangkitkan murkanya dengan tuhan-tuhan kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh iblis, bukan Allah, kepada tuhan-tuhan yang tidak dikenal mereka, tuhan-tuhan baru yang belum lama muncul, yang tidak ditakuti oleh nenek moyangmu. Kamu mengabaikan batu pejal yang menciptakanmu, dan kamu melupakan Allah yang menjadikanmu. Tuhan melihat hal itu dan menolak mereka, kerana kemurkaannya telah dibangkitkan oleh anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan. Firman-Nya, Ku akan menyembunyikan hadiratku daripada mereka. Aku akan melihat bagaimana kesudahan mereka, kerana mereka itu angkatan yang serong, anak-anak yang tidak setia. Mereka menggusarkan aku kerana menduakan aku dengan yang bukan Allah. Mereka membangkitkan kemurkaanku dengan berhala mereka. Oleh sebab itu, aku akan membuat mereka iri hati dengan yang bukan umat, dan aku akan membuat mereka marah dengan bangsa yang bodoh. Dalam kemurkaanku api tersulut, menyala-nyala sampai ke alam kubur yang terbawah. Tanah dan hasilnya ditelannya, dan dasar-dasar gunung dihanguskannya. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka,
anak-anak panahku akan kuhabiskan melawan mereka. Mereka akan lemas kerana kelaparan, dimamah oleh demam dan wabak yang dahsyat. Aku akan melepaskan binatang buas yang bertaring kepada mereka, serta binatang melata yang berbisa di tanah. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam bilik akan menggugurkan baik pemuda maupun anak dara, anak menyusu, serta orang beruban. Seharusnya aku berfirman, aku akan menyerahkan mereka. Aku akan melenyapkan kenangan tentang mereka daripada kalangan manusia. Tetapi aku mengkhawatirkan celaan musuh. Jangan sampai musuh-musuh mereka salah memahami. Jangan sampai mereka berkata, kami kuat dan hebat, bukan Tuhan yang mengerjakan semua ini. Mereka ialah bangsa yang kehilangan pertimbangan. Pada mereka tidak ada pengertian. Kalau mereka bijaksana, mereka akan mengerti hal ini dan akan memahami kesudahannya. Bagaimana mungkin seorang dapat mengejar 1,000 orang, atau 2 orang dapat menyebabkan 10,000 orang lari, kalau mereka tidak dijual oleh batu pejal mereka? Tuhan telah menyerahkan mereka. Batu pejal kalangan itu tidak seperti batu pejal kita. Musuh kita pun dapat menilainya. Sesungguhnya pokok anggur mereka berasal daripada pokok anggur Sodom dan dari ladang-ladang Gomora. Buah anggur mereka buah anggur yang beracun, tandan-tandannya pun pahit. Air anggur mereka ialah bisa ular, racun ular senduk yang ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaharaanku? Akulah yang berhak membalas dan mengganjar. Pada waktunya kaki mereka akan goyah, kerana hari bencana sudah dekat, dan hal-hal yang sudah disiapkan bagi mereka akan segera datang. Tuhan akan membela perkara umat-Nya dan berbelas kasihan kepada hamba-hamba-Nya apabila dilihatnya kekuatan mereka lenyap dan tidak ada yang terselamat, baik orang kurungan maupun orang merdeka. Dia akan berfirman, di manakah Tuhan mereka, batu pejal tempat mereka berlindung, yang memakan lemak korban sembelihan mereka dan meminum air anggur persembahan minuman mereka? Biarlah mereka bangkit menolong kamu. Biarlah mereka menjadi tempat persembunyian bagimu. Ketahuilah sekarang, sesungguhnya aku sendirilah Dia. Tidak ada Allah selainku. Akulah yang mematikan. Aku pula lah yang menghidupkan. Aku meremukkan dan aku menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan sesuatu daripada tanganku. Sesungguhnya, kuangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup untuk selama-lamanya, jika aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan penghukuman ada dalam tanganku, maka aku akan menuntut balas ke atas musuh-musuhku dan mengganjar kalangan yang membenci aku. Aku akan membuat anak-anak panahku mabuk darah, sementara pedangku memakan daging, darah kalangan yang terbunuh dan kalangan yang ditawan, daripada para ketua pemimpin musuh. wahai bangsa-bangsa, bersorak-sorailah bersama dengan umat-Nya, kerana Dia akan membalaskan darah hamba-hamba-Nya dan menuntut balas ke atas musuh-musuhnya. Dia akan mengadakan pendamaian bagi tanahnya dan umat-Nya. Kemudian Musa berserta Yosua anak Nun datang untuk memperdengarkan semua kata nyanyian itu kepada bangsa itu. Setelah Musa selesai memperdengarkan semua kata itu kepada semua orang Israel, berkatalah dia kepada mereka, letaklah dalam hatimu semua kata yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mentaati semua kata dalam hukum Taurat ini. Kerana perkataan ini bukanlah perkataan yang sia-sia bagimu, melainkan kehidupanmu. Dengan perkataan ini, umurmu akan lanjut di bumi.
yang akan kamu miliki setelah menyeberangi sungai Yordan. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah ke gunung Abarim, yaitu gunung Nebo di tanah Moab, yang berseberangan dengan Yeriko. Lalu pandanglah tanah Kanaan yang kukurniakan kepada orang Israel menjadi milik mereka. Kamu akan mati di atas gunung yang kamu daki itu, dan akan dikumpulkan bersama-sama kaum leluhurmu sebagaimana Harun, abangmu, yang telah mati di gunung Hor, dan dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurnya. Sebab kamu berdua tidak bertindak dengan setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, di mata air Meriba, Kadesh, di kawasan gurun Zin. Kamu tidak menyatakan kesucianku di tengah-tengah orang Israel. Kamu boleh memandang negeri itu terbentang di hadapanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ulangan bab 33. Inilah ucapan berkat yang disampaikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum kematiannya. Katanya, Tuhan datang dari Sinai dan menunjukkan dirinya kepada orang Israel dari Seir. Hadiratnya tampak bersinar dari gunung Paran. Datangnya dari antara puluhan ribu orang suci. Di sebelah kanannya ada api yang menyala bagi mereka. Benarlah, dia mengasihi umatnya, semua orang sucinya, sememangnya mereka di dalam tanganmu. Mereka duduk di kakimu dan menerima panduan daripada firman-Mu. Musa telah mengamanatkan kepada kita hukum Taurat sebagai hak milik bagi jemaah Yakub. Tuhan ialah Raja atas Yeshurun. Ketika para ketua umat berkumpul, yaitu suku-suku Israel bersama-sama. Biarkan Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah jumlah orangnya sedikit. mengenai Yehuda, inilah katanya, Ya Tuhan, dengarlah suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Dengan tangannya dia berjuang bagi dirinya. Jadilah penolongnya menghadapi musuh-musuhnya. mengenai Lewi, dia berkata, Tumimmu dan Urimmu adalah milik orang salihmu, yang kau uji di Masa. Dengannya kamu berbantah di mata air Meriba. Mengenai ayah dan ibunya dia berkata, Aku tidak mengendahkan mereka. Dia juga tidak mengiktiraf saudara-saudaranya, dan tidak mengakui anak-anaknya sendiri. Akan tetapi, Bani Lewi itu berpegang teguh pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub dan hukum-Mu kepada Israel. Mereka meletakkan dupa di hadapan-Mu dan korban yang dibakar seluruhnya di atas mazbah-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kemampuannya dan terimalah pekerjaan tangannya. Remukanlah pinggang orang yang bangkit melawannya dan yang membencinya, sehingga orang itu tidak dapat bangkit lagi. mengenai Benyamin, dia berkata, Biarlah kekasih Tuhan itu berdiam di sisinya dengan aman. Allah melindunginya sepanjang waktu dan bersemayam di antara kedua-dua bahunya. mengenai Yusuf, dia berkata, Biarlah negerinya diberkati Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan embun dan dengan samudra yang terhampar di bawah, dengan yang terbaik yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik yang tumbuh setiap bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung dahulu kala, dan dengan yang terbaik daripada bukit-bukit purbakala, dengan yang terbaik daripada bumi serta segala isinya, dan dengan keredaan Dia yang hadir dalam semak menyala. Biarlah semua itu turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa antara saudara-saudaranya. Kegemilangannya bagaikan anak sulung lembunya, dan tanduk-tanduknya ialah tanduk-tanduk lembu liar. Dengan tanduk itu
Dia menanduk bangsa-bangsa sampai ke hujung-hujung bumi. Itulah puluhan ribu orang Efraim dan ribuan orang Manasye. Mengenai Zebulon, dia berkata, Bersukarialah, wahai Zebulon, dalam perjalananmu, dan kamu, wahai Isakar, di dalam kemah-kemahmu. Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan pelbagai korban sembelihan yang benar. Sesungguhnya, mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang tersembunyi di dalam pasir. Mengenai Gad, dia berkata, Diberkatilah dia yang meluaskan wilayah Gad. Gad berdiam di sana seperti singa betina. Dicabik-cabiknya lengan bahkan ubun-ubun. Dipilihnya bahagian yang terbaik untuk dirinya. Kerana di sana tersimpan bahagian panglima, maka datanglah dia bersama-sama ketua umat dan dijalankannya keadilan Tuhan serta hukum-hukumnya dalam hal orang Israel. Mengenai Dan, dia berkata, Dan anak singa yang melompat keluar dari Basan. Mengenai Naftali, dia berkata, Naftali kenyang dengan keredaan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah daerah sebelah barat dan sebelah selatan. Mengenai Asher, dia berkata, Diberkatilah Asher melebihi anak-anak lelaki. Biarlah dia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah dia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Semoga semua palang pintumu terbuat daripada besi dan tembaga, dan kekuatanmu bertahan sepanjang usiamu. Tidak ada yang seperti Allah, wahai Yeshurun. Sebagai penolongmu, dia mengendarai langit dan mengendarai awan-awan dalam kemegahannya. Allah yang abadi ialah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, Punahkanlah. Maka Israel tinggal dengan aman. Mata air Yakub tinggal bersendirian di negeri tempat gandum dan air anggur. Bahkan langitnya pun menitikkan embun. Berbahagialah kamu, wahai Israel. Siapakah seperti kamu? Kamu ialah bangsa yang diselamatkan Tuhan. Dialah perisai penolongmu dan pedang kejayaanmu. Musuh-musuhmu akan mengekot merendahkan diri kepadamu, dan kamu akan menginjak-injak tempat-tempat tinggi mereka. Ulangan bab 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke gunung Nebo, yaitu ke puncak Pisgah, yang berseberangan dengan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke Dan, seluruh tanah Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat, tanah Negeb dan dataran rendah Yeriko, kota pokok kurma itu sampai ke Zoar. Firman Tuhan kepadanya, Itulah negeri yang kusumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub ketika aku berfirman, Aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Setelah itu Musa, hamba Tuhan itu, meninggal di sana, di tanah Moab, selaras dengan firman Tuhan. Tuhan memakamkannya di lembah di tanah Moab, yang berseberangan dengan Bet Peor. Tiada seorang pun mengetahui makamnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika kematiannya. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum berkurangan. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Setelah itu, selesailah masa tangisan dan perkabungan kerana Musa. Yosua anak Nun penuh dengan roh kearifan, kerana Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mentaatinya dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak pernah muncul lagi seorang nabi di Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan secara berhadapan muka. Atas perintah Tuhan, dia melakukan segala tanda ajaib dan mukjizat di tanah Mesir bagi Firaun, seluruh pegawainya, serta seluruh negerinya. Dan di hadapan mata semua orang Israel, Musa menunjukkan segala perbuatan yang hebat
serta melakukan keajaiban yang luar biasa. Mazmur bab 90. Tuhan, Engkaulah tempat kami menetap turun-temurun. Sebelum gunung ganang diwujudkan, atau Engkau membentuk bumi dan dunia, dari selama-lamanya hingga selama-lamanya, Engkau ialah Allah. Engkau memalingkan manusia terhadap pemusnahan dan berkata, Pulanglah, hai anak-anak manusia. Kerana 1000 tahun pada pandanganmu ialah seperti 1 hari yang berlalu dan seperti sebahagian malam. Engkau membawa mereka pergi seperti banjir, mereka seperti tidur. Pada waktu pagi, mereka seperti rumput yang tumbuh. Pada waktu pagi, ia subur dan tumbuh. Pada waktu petang, ia ditebas dan layu. Kerana kami telah dibakar oleh kemarahan-Mu, dan kami ketakutan kerana kemurkaan-Mu. Engkau telah membentangkan dosa kami di hadapan-Mu, segala kesalahan rahasia kami dalam pancaran sinar wajah-Mu. Hari demi hari kami lalui dalam kemurkaan-Mu. Tahun demi tahun kami akhiri dengan keluhan. Hidup kami hanyalah 70 tahun, dan jika kerana kekuatan, usia kami mencapai 80 tahun. Tiada kemegahannya kecuali penat, lelah, dan sedih pilu. Kerana sebentar sahaja, nyawa pun diragut, lalu kami melayang pergi. Siapa yang tahu akan kuasa kemarahan-Mu? Kerana seperti ketakutan kepadamu, demikianlah kemurkaan-Mu. Oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama? Berikanlah belas kasih kepada hamba-Mu. Segera limpahkan kasih setia-Mu kepada kami, supaya kami bergembira dan bersukacita seumur hidup. Biarlah kami bersukacita sama panjangnya dengan masa kami Kau azabkan. Tahun-tahun kami menemui kedurjanaan. Biarlah perbuatan-Mu dilihat oleh hamba-hamba-Mu, dan kemuliaan-Mu oleh anak-anak mereka. Dan biarlah berkat Tuhan Allah kami turun ke atas kami, dan meneguhkan kerja tangan kami. Ya, meneguhkan kerja tangan kita.